Saya nak mulakan video ini dengan satu pengakuan. Saya seorang yang agak prejudis dengan jenama. Apa saya masukkan di sini ialah apabila ada sub-brand macam Redmi kepada Xiaomi, Honor kepada Huawei dan Realme kepada Oppo, saya rasakan kualitinya pasti tak bagus dengan dia punya main brand. Tapi tahun ini saya gunakan Realme 9 Pro Plus dan saya terkejut dengan kualiti kamera, sistem operasi dan binaan. Dan apabila kami diberikan akses awal kepada Realme 10 Pro Plus 5G tahun ini, sekali lagi saya punya prejudis itu ditampar. Dan saya akan beritahu kepada anda sama ada ini adalah peranti yang bagus ataupun tidak menerusi ulasan ini. Seperti biasa bila mulakan ulasan dekat Aman, saya suka tunjukkan semua spesifikasi yang anda perlukan di skrin anda sekarang. Jadi kita mulakan ulasan dengan skrin pasal 90% masa anda gunakan peranti ialah tengok pada skrin. Jadi skrin 6.7 inci, AMOLED, Full HD+, lepas tu 120Hz dan terdapat sokongan HDR10+. Ini adalah semua spesifikasi yang saya yakin anda perlukan pada sebuah peranti moden 2022. Cuma apa yang saya boleh katakan ialah walaupun saya suka dengan saiz bezel yang sangat kecil, bezel yang anda lihat pada atas dan bawah adalah sekata hampir sama dengan kualiti yang saya lihat pada S22 dan juga peranti mercu Android yang lain. Menakjubkan, saya memang suka. Tak ada langsung saya rasakan isu color banding ataupun paparan HDR tak boleh ditawarkan. Kerana saya dah test pada YouTube misalnya, warna sangat cantik, HDR-nya terang. Dan bawah cahaya matahari, saya tak ada isu langsung nak lihat apa yang dipaparkan pada skrin. Isu saya ialah macam biasa bila anda gunakan skrin yang melengkung macam ni. Bila gunakan certain video app, video terkeluar. Kemudian saya dah tak berapa gemar dengan rekan ini pasal satu, ianya terdedah kepada kalau jatuh, ada isu dia akan retak. Dan pasal dia letakkan satu screen protector terbina, baru guna sekitar seminggu dia dah mula terkopek bahagian tepi. Jadi saya sekali lagi ingatkan pada pengeluar kalau boleh kita hentikan guna skrin melengkung ni pasal dah tak berapa praktikal untuk tahun 2022. Seterusnya kita cakap pasal pemproses pasal menggunakan Dimensity 920. Yes, masih lagi 920 bukan 1000 dan ini adalah chip kita semula yang ada pada 9 Pro Plus sebelum ini. Selalunya bila cakap dengan MediaTek, orang kata panas lah, tak bagus lah, tak berapa guna untuk permuah. Tapi daripada pengalaman saya gunakan dah lebih seminggu dan gunakan 9 Pro Plus ini mungkin chip yang paling orang kata cost effective dan tak ada isu. Saya boleh main game COD Mobile, saya boleh guna game WoW Immortal pada tetapan sederhana tinggi. Paling penting sekali, frame rate stable dan tak panas langsung. Jadi jika anda mencari peranti yang tak panas bila main permuah pada tetapan yang agak tinggi, Realme 10 Pro Plus ni tak mengecewakan. Dan ditambah pula dengan di mana model dekat Malaysia ditawarkan dengan memori sehingga 12GB. Dan pihak Realme katakan kepada kami boleh tambah extended memory sampai 12. Jadi bermakna peranti kelas pertengahan ini boleh ada memori sampai 24GB. Model kat tangan saya ini hanya 8GB dan saya diberikan pilihan untuk tambah lagi 8. Jadi boleh sampai 16GB. Jadi agak menakjubkan bagi sebuah kelas pertengahan boleh sampai 16GB. Anda juga boleh tambah sama ada 4 ataupun 6GB bergantung pada apa yang anda perlukan. Seterusnya sistem operasi Realme UI 4.0 yang berasaskan Android 13. Ya, dah sekarang dah bulan Disember, memang dah tak sepatutnya ada lagi peranti yang gunakan Android 12 dan Realme diharapkan dari segi ini dan saya tak ada isu langsung dengan sistem operasi ini. Semua feature-feature yang saya nak ada, semua feature-feature yang bagus ada dan paling penting sekali digabungkan dengan skrin 120Hz tadi, semuanya berjalan lancar, saya tak ada isu banyak dengan aplikasi. Cuma ini isu berbangkit bila gunakan chip Dimensity, iaitu certain app tak boleh muat turun pakai Play Store. Contoh terbaik, tak boleh nak cari Netflix dekat Play Store pasal chip Dimensity tak support, tapi tak perlu risau pasal saya boleh side loading dan Netflix boleh saya gunakan tanpa isu. Cuma tak ada HDR saja. Boleh HD, tak ada HDR. Jadi kalau anda tak peduli sangat tentang HDR, anda boleh side load aplikasi-aplikasi penting yang tak boleh anda akses pada Play Store. Kita pergi pada kamera, pasal ini mungkin benda ketiga paling penting selepas pemproses dan juga skrin. Jadi kombinasi sensor 108MP sudut lebar, 8MP untuk ultra sudut lebar dan 2MP untuk makro. Yes,
Masih ada lagi gimmick 2MP ni, tapi kita tolak ke belakang kejap. Saya nak sentuh pada main sensor 108MP ini. Gunakan sensor Samsung HM2 tak silap saya, dan ini ada teknologi Nona binning di mana 9 pixel digabungkan jadi satu, jadi gambar 12MP. Dan apabila anda gunakan sensor yang besar, guna teknologi nano binning ini, gambar saya pastikan yang saya lihat ialah ianya lebih tajam berbanding biasa, mod malam yang mantap dan juga gambar sentiasa terang. Jadi untuk sebuah peranti kelas pertengahan, saya rasakan dia punch above his weight. Gambar-gambar yang saya ambil sangat memuaskan untuk peranti dalam kelas ini. Cuma sekali lagi, Realme, Xiaomi ke apa, janganlah teruskan guna 2MP untuk makro pasal memang kualitinya langsung tak memuaskan. Bagi mereka yang selalu nak zoom, kamera boleh zoom sampai 20 kali digital zoom, tapi sehingga 3 kali ganda je saya rasakan gambarnya agak memuaskan. Sampai 5 dah mula pecah-pecah, 10 dah tak begitu praktikal. Jadi anda harus sedar bahawa ini masih lagi sebuah peranti kelas pertengahan. Dia tak akan mampu nak menandingi apa yang mampu ditawarkan oleh S22 Ultra ataupun Honor Magic 4 yang boleh pergi sampai 100 dan boleh sampai 10 kali ganda, gambar masih elok. Dari segi bateri pun 5000 mAh. Besar untuk sebuah peranti yang agak nipis. Ini adalah kapasiti yang sama dengan siri S22 Ultra dan menyokong pengecasan yang lebih bagus, 67 watt. Dan dengan 67 watt ini, bateri 5000 mAh ini boleh saya charge semula dalam sekitar 40 minit. Sangat menakjubkan pasal macam saya katakan dalam pelbagai ulasan sebelum ini, ada banyak pengeluar kat luar sana yang masih tawarkan peranti dengan bateri yang saiz sama tapi pengecasan 25 watt. Lebih sejam nak charging. Jadi kalau anda tak suka menanti untuk mengecas, ini adalah peranti yang bukan saja boleh tahan sepanjang hari. Saya boleh dapat SOT sampai 8 ke 10 jam bergantung pada penggunaan dan mengecas dengan pantas. Jadi dua isu di mana bateri anxiety dan nak tunggu pengecas tu tak ada pasal bateri dan pengecasannya sangat mantap. Setakat ini banyak benda positif saya cakap, tapi ada isu iaitu audio. Jika anda minat audio pada Realme 10 Pro Plus ini tak memuaskan langsung. Walaupun ada stereo, speaker atas dan bahagian bawah, audio yang dikeluarkan langsung tak bagus. Tak bagus, macam saya rasa lebih baik guna speaker mono pasal bukan saja tak seimbang, tapi speaker bunyi macam tin Milo. Pada tetapan paling tinggi dia pecah, pada tetapan sederhana ia langsung berkecamuk. Jadi saya sarankan kalau anda nak guna peranti ini untuk hiburan, gunakan TWS ataupun phone telinga pasal langsung tak bagus. Bercakap pasal phone telinga, satu lagi kekurangan paling ketara nak bandingkan dengan 9 Pro Plus sebelum ini, dah tak ada lagi bicu audio. Jadi sebagai kesimpulan, berbaloi ataupun tidak, saya nak jawab sekarang susah pasal harga dia belum leak lagi. Dekat China pun tak launch lagi, tak ada langsung indikator berapa harganya. Tetapi kalau 10 Pro Plus ini ditawarkan pada harga yang sekitar atau sama dengan 9 Pro Plus tempoh hari, iaitu sekitar 16 atau 17, saya boleh recommend pada anda. Anything above that mungkin sedikit orang kata iffy pasal dengan pasaran yang sekarang agak kompetitif, ekonomi tak berapa stable, saya nak recommend pun susah kalau harganya lebih 1800. Kalau 1617 ada kamera yang bagus, rekaan yang cantik dan kemas dan juga agak premium, skrin yang tak mengecewakan langsung 120Hz, memproses yang tak panas dan bateri yang tahan almost all day. Jadi jika anda cari sebuah peranti kelas pertengahan yang mempunyai banyak ciri premium dengan sedikit kekurangan dari segi audio, saya boleh recommend pada anda pasal ini peranti yang sekali lagi menampar saya kat muka, oh kau prejudis saya dengan Realme selama ni. Tapi peranti ni langsung tak mengecewakan saya untuk sebuah peranti kelas pertengahan. Jadi ini pendapat saya tentang Realme 10 Pro Plus. Seperti biasa, kalau anda suka video seperti ini, sila layari channel kami dan jangan lupa pergi ke amans.my untuk ulasan bertulis yang lebih komprehensif dengan sampel gambar pada resolusi yang lebih tinggi. Saya Fiz Harudin. Bye bye.